Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibut taghut. Wa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihimud dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 36. Dan telah kami bangkitkan pada setiap umat itu Rasul yang mana kerjanya ani'budullah, ajak orang sembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dari taghut. Maka faminhum man hadallah, maka sebahagian daripada mereka Allah telah berikan hidayah kepada mereka. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka man haqqat alaihi dhalalah, telah benar ataupun telah termateri ataupun telah pasti ke atas mereka itu akan kesesatan. Fasiru fil ardi, maka hendaklah kamu berjalan di atas muka bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, dan kamu lihat bagaimanakah keadaan yang menimpa orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi jawatankuasa surau, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kuliah kita, apa artinya kita menganut Islam ini, dengan kita berikrar ataupun kita sebagai seorang Islam dari sudut akidahnya berdasarkan ayat yang telah saya sebutkan tadi. Mestilah kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan rasul-rasulnya. Jadi akibat perutusan itu, kita juga mesti beriman dengan perutusan rasul dan rasul-rasul itu sendiri. Cumanya bukan hanya sekadar kita beriman dengan rasul itu dari sudut sifat rasul. Kan bila sebut apa sifat rasul, biasanya kita tahulah ada 4 kan. Apa dia amanah, tabligh, fatanah, kan? Itu kita beriman sebagai sifat yang ada pada rasul. Tetapi apakah peranan rasul, konsep rasul itu sendiri, kan? Kerja dia, apa benda yang dititahkan, apa benda yang kita mesti ikut, apa benda yang kita mesti jauhi, itu adalah berkaitan dengan iman kita kepada rasul. Bukan hanya sekadar kita tahu sifat dia. Contoh, kalau kita menyokong JDT, malam ni betul lah main bola kan, bukan hanya kita tahu JDT itu siapa punya, siapa pemain dia, siapa jurulatih dia, bagaimana karakter seseorang itu, karakter dia, bagaimana sejarah, tetapi peranan setiap pemain itu, sejarah dia macam mana, apa yang dia nak buat. Jadi yang ini itu pun termasuk dalam, kalau kita betul-betul percaya, pegang, sayang kepada JDT, kita akan pergi begitu. Bukan hanya kita mengenali pemain dia semata-mata, tetapi kita tahu semua segi. Maknanya jam yang ada dekat Lebuh Raya tadi pun kita tahu. Gitu. Sebab kita ni menyokong JDT. Maknanya sebelum kita pergi ke KL menyokong JDT itu, kita kepala otak kita ni dah, dalam kepala kita tu ada dah jalan mana kita nak pergi. Nak pergi Kuala Lumpur ni bukan jangan dah haruk dalam jam tu, daripada kepala dia, daripada Nilai sampai dekat Melaka tu. Lepas tu saya tengok ada lagi sambung sampai ke Johor. Bagi seorang yang betul-betul orang kata fanatik JDT, dan dia ambil tahu tentang JDT itu, dia akan tahu jalan mana dia nak pergi malam ni main bola. Bukan hanya dia tahu JDT siapa, pengurus dia apa semua, itu adalah asas, kan?
Kalau kita kata kita penyokong JDT, nama pemain pun kita tak tahu, penyokong apa? Kan mengarut tu. Betul tak? Tapi oleh kerana kita menyokong all out JDT ni, jadi kita bukan hanya sekadar tahu nama pemain dia, karakter, tapi kita tahu macam mana nak mempertahankan JDT. Nampak? Kan? Bukan hanya kita nak cuti je kalau menang, tetapi kita nak mempertahankan JDT. Kan? Bukan hanya kita nak bersama-sama dengan Nabi masuk syurga dengan dia, tetapi kita tidak mahu bersama-sama dia untuk memperjuangkan Islam. Sedangkan itu adalah tugas dia. Dan tugas kita bersama-sama dengan dia, bukan hanya kita mengambil apa yang dibawa oleh dia dan kita meninggalkan apa yang ditegah oleh dia. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Itu fungsi rasul tu. Apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh rasul itu adalah kamu ambil. Dari segi hukum, hakam, ambil. Kan? Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang ditegah daripada ini, naklah kamu berhenti. Jangan buat. Itu satu. Kan? Tetapi wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak daripada kalangan nabi itu yang berjuang bersamanya orang-orang yang ribbiyun, rabbani, orang-orang yang taat, yang sanggup mati syahid, yang mempunyai sifat takwa. Rabbani ni panjanglah cerita dia kalau kita nak syarah. Rabbani itu yang mana mereka itu wahanu lima asabahum fi sabilillah, dan tidaklah mereka itu menjadi lemah dengan apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan wa ma dha'fu wa mastakanu, dan tidaklah dhaif dan tidaklah mereka itu tunduk ataupun menyerah kepada orang yang menentang dalam perjuangan itu. Jadi kita kena tengok, kalau kita betul-betul cinta pada Nabi, beriman dengan Nabi, kena sampai kepada peringkat berjuang bersama Nabi. Qatala ma'ahu, dia berbunuh ni. Qatala ni qital, berperang. Bukan bersama Nabi duduk macam kita majlis ni kan, duduk bersama-sama Nabi dalam majlis ilmu. Kau sekadar tu nak berperang bersama Nabi. Ribbiyun, itu bukan hanya Nabi Muhammad, Nabi yang terdahulu macam tu juga. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah, naklah kamu jadi orang ansar. Ansarullah, penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam, bagaimana berkata Isa bin Maryam itu lil hawariyin, kepada orang-orang hawariyin, man ansari ilallah, siapa penolongku di kalangan kamu ini? Siapa dia? Yang menolongku ke jalan Allah. Nampak? Jadi maknanya kalau betul-betul beriman, kalau betul-betul sayang kepada JDT malam ni kan, tak payahlah lama-lama sangat kuliah, balik cepat sikit. Gampangnya begitulah kan. Tapi ikut mana pun, kita ni main lepas Isyak, jangan duduk tak pasal pergi tak sampai tak sembahyang Isyak, pergi tengok bola ni satu hal juga. Oh sayang sangat jadi tidak sembahyang Isyak, tak boleh lah. Tak boleh itu. Kan? Sebab JDT pun tak suruh kita sembahyang Isyak, tengok dia. Dia pun sembahyang. Sebab musafir lah. Kita kena sembahyang lah. Jadi benda ni kita boleh kias dengan mudah. Bukan hanya kita tahu JDT dia punya selempang dia, Southern Tiger ke benda ke, tak, kita kena berjuang. Barulah kalau JDT menang malam ni, kita merasa kemanisan berjuang tu. Walaupun kita tak main, yang main sebelah orang, takkan semua nak main. Tapi yang tak main ni duduk tepi padang, macam dia lebih daripada jurulatih tu. Bukan takat pemain, jurulatih pun dia suruh tukar malam tu. Kata kat offset mana ni saya siap, jurulatih dia suruh tukar. Dia punya syarat, tapi dia duduk depan TV je. Masalahnya duduk depan TV, duduk relax depan TV, minum teh apa semua kan. Dia tidak ada nilai perjuangan. Bila menang kan, menang kan, rasa. Tapi perasaan kemenangan itu tidak sama sebagaimana orang yang berada di stadium. Betul tak? Yang stadium berhempah bulan balik ni pukul 1 ke apa benda, kerajaan pun buka dia punya kereta api sampai pukul apa tu, LRT sampai pukul 1 apa. Nak bagi orang balik. Betul tak? Yang ni kalau menang lagi seronok, kalau kalah pun tak apalah. Jangan balik kita sakat kat tengah jalan kata kalah pada muka, tak boleh. Kan? Tapi orang yang duduk di rumah, dia tak sama perasaan dia. Apatah lagi orang yang menang dalam perlawanan itu, lagi hebat kan. Dapat lagi bonus, contohlah. Nak cerita tentang bagaimana sikap orang Islam bersama dengan Nabi. Yang dicintai bukan hanya sekadar kenal Nabi, sama juga punya itu.
Wa ma kana qawluhu illa an yaqulu, tidaklah mereka itu berkata kecuali tidaklah mereka itu duduk kata kecuali mereka kata apa? Rabbana ghfir lana, Tuhan kami ampunilah dosa kami, wa israfana fi amrina, dan apa yang kami telah terlanjur daripada urusan kami, yang terlanjur daripada urusan kami. Wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah kedudukan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami di atas orang-orang yang kafir yang menentang kami. Nampak? Mana itu? Sama ada menang kalah, lain cerita. Menang kalah lain cerita. Apa hasditu antara qulna ahsiban nas yaqulu amanu wa hum la yuftanun? Apakah kamu menyangka bahawa orang tu mengatakan bahawa kami beriman, walamma ya'tiyanakum, dan tidak datang kepada kamu mereka itu fitnah. Apa hasibtum an turul jannata walamma saya lupa dah ya. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk dalam syurga sedangkan tidak datang kepada kamu masul lazina khalu min qablikum, sebagaimana yang menimpa orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Humul ba'sa, di mana mereka itu ditimpa dengan kesusahan, wa dharra, darurat, kepayahan. Wazulzilu, ada di antara mereka itu digergaji, dipotong badannya, bagaimana Nabi Zakaria. Hatta yaqula rasul wallazina ma'ahu mata nasrullah, hingga berkata Rasul dan orang yang beriman dengannya, bila lagi pertolongan Allah. Jadi perjuangan pada malam ini kalau kita nak bawa lah kan, dia duduk hempah pula atas padang tu, kita jangan ambil mudah. Kita perjuangan dalam konteks bola. Perjuangan bersama Nabi macam tu juga. Jangan jadi orang munafik. Mula-mula duduk sokong Terengganu lah ni, kan? Lepas tu bila jadi tim menang, dia pula melompat kata jadi tim menang sebab nak cuti. Itu perangai apa tu? Bukanlah munafik dari segi akidah, tetapi perangai munafik. Perangai tu perangai. Apa pula yang kau punya kau Terengganu tiba-tiba bila dah jadi tim menang, kamu duk melompat hala ke jadi tim lah, kata aku sokong jadi tim juga. Ini pelik. Ini pelik ni. Ada tak orang macam tu? Ada. Yang tak pernah nak menyokong pun ada. Tiba-tiba menang, dia pula melompat. Nampak? Kalau kalah ni, balik ni dia tunggu dekat padan muka. Aku dah cakap dah, tak tukar main ni. Contoh kan. Aku dah kata dah dulu. Benda ni berlaku tak? Zaman Nabi. Tidaklah bola. Tetapi berlaku zaman Nabi, nak tunjukkan bahawa fungsi Nabi itu bukan hanya dikenali sebagai Muhammad bin Abdullah Rasul. Tetapi siapa dia? Dalam ayat yang saya bacakan tadi, dia tunjukkan bahawa Rasul-Rasul yang diutuskan dahulu, kerja dia ajak orang menyembah Allah dan jauhkan daripada tauhid. Ajak orang menyembah Allah ni mungkin orang boleh ikut, tapi nak menjauhkan diri daripada tauhid, nak lawan tauhid. Siapa tauhid ni? Bukan calon-calon orang, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ni. Fir'aun, izhaba ila fir'aun innahu tagha, nak kamu pergi kepada Fir'aun, itu sesungguhnya dia tagha, melampau tauhid. Fir'aun tengoklah kehebatan dia, tengok piramid sampai hari ni ada tak. Kalau kita tengok piramid macam itu ada, kita boleh bayangkanlah raja ni macam mana. Bukan hanya kita bayang, kita boleh tengok sendiri raja tu yang dikekalkan, jasadnya dijaga oleh Allah sampai hari ni. Hebat dah. Boleh 1000 tahun boleh ada jasad. Gitu. Nampak? Hebat. Ini tauhid. Bukan senang nak lawan tauhid. Kan? Kita boleh cakap lah, tapi kalau kita berada pada zaman Nabi Musa, tak tentu lagi kita ikut Nabi Musa. Silap-silap kita ikut waliyahzubillah Fir'aun, dan pembesar-pembesar serta ahli sihirnya. Sebab dia lengkap belaka tu. Haman ada, Qarun ada, yang supply duit Qarun. Haman tukang bagi nasihat 20%, 5%, semua. Hebat kerajaan dia tu. Jadi bukan senang-senang. Betul tak? Ahli sihir yang boleh apa dia? Menyilaukan mata, menghebatkan, memukau pandangan dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya kita mengambil pengajaran daripada itu. Ada yang Allah kekalkan mereka itu beriman, ada di antara mereka yang kekal hakikatnya sebagai kafir. Nak tahu, Allah kata fasiru fil ardh, naklah kamu berjalan di atas muka bumi, tengok
Bagaimana keadaan orang-orang yang menyekutukan ataupun orang yang mendustakan Rasul? Nampak? Jadi berbalik kepada cerita kita tadi, saya katakan berlaku di zaman Nabi perangai yang macam ini, iaitulah apabila balik Nabi daripada peperangan Uhud, kan? Jadi orang munafik ini dia ready dah, tunggu dekat Madinah. Kenapa dia tunggu? Sebab perang Uhud Nabi kalah kan? Sebelum tu menang Badar. Bila menang ni orang Islam semangat dia naik. Jadi pemuda-pemuda ni kalau boleh dia nak berperang, dia nak ikut. Yang tak sempat perang dulu dia nak pergi perang. Jadi dia minta lah pada Nabi, walaupun pada persetujuan awalnya Nabi setuju berperang di dalam Madinah, tetapi dia kena ramai sangat semangat ni nak keluar, kita keluar lah ikut suara ramai. Pergi keluar. Okey, bila pergi keluar 1,000 orang. Perang Uhud ni 1,000 orang pergi. Keluar, keluar naik kuda, naik unta, semua jalan kaki pergi 1,000 orang. Kan? Sebelum berlaku pertempuran 300 orang patah balik. Yang geng-geng munafik ni 300 orang macam mana dia cocok, semua 300 orang patah balik. Dia kata macam mana kita nak perang ni? Kita kan tadi macam-macam lah. Janji dekat Madinah, ramai yang sokong kat Madinah, tapi ramai pula nak pergi perang sini, macam mana? Kita teruk kita hari ni. Dia dah ada 300 orang ni dah tak sedap. Dia orang balik. Bila balik berlaku peperangan, kan? Bila berlaku perang, tuan-tuan pun faham cerita perang Uhud ni, di mana Khalid bin Al-Walid memintas di belakang bukit Uhud dan kemudiannya memerangi ataupun naik ke bukit Jabal Rumah yang telah ditinggalkan sebahagiannya oleh pemanah-pemanah yang mereka itu tengok orang Islam dah agak menang, dia pergi rebut. Nak pergi kompol lah, bukan berebut, nak pergi kompol biasalah, dah menang kan. Seronok nak menang ni kan. Dah lari ni tinggal kuda, tinggal unta kan, lambat dah turun bawah kan, kuda dia lari pula. Pergilah. Jadi Nabi pesan supaya jangan tinggal. Apa berlaku pun jangan tinggal. Ini kena ingat baik-baik. Kan pasal orang tua kita jangan, ada jangan tu kita buat juga. Baru kita tahu kenapa dia punya konsekuensi dia, ataupun akibat kita langgar perintah Nabi. Bila Nabi dilanggar perintahnya, maka Khalid Al-Walid pun naik dan kemudian dia mengucap kacirkan sehingga Nabi berlindung di bukit Uhud itu, sehingga ialah Abu Sufyan ketika itu mengetuai pasukan Uhud sebelum masuk Islam. Dia berteriak kepada Nabi apa semua. Panjang cerita dia. Jadi kalah lah. Lebih kurang dalam 70 orang syahid. Jadi apabila, dan Nabi sendiri mendapat luka yang teruk. Baik. Jadi apabila balik ni, dia orang ni yang balik tadi selesa lah. Ni kalau yang pergi tadi tu tiba-tiba tengah jalan dia balik. Tengok hujan, tapi tadi tak hujan. Hujan malas aku masuk stadium kan, panik kepala pula apa semua kan, COVID. Kawan ni balik awal. Balik awal tiba-tiba kalah jadi tim mana ni. Kan aku dah cakap tadi kan aku ajak balik tadi. Yang pergi juga pasal mesti ada dia benda ni sama je. Sama. Pattern ni kan, pattern. Di mana kesungguhan dia tu? Kan? Tak kira lah COVID ke tak COVID ke, pakailah penutup muka, masuklah stadium hujan tak hujan ke, kan, padang sengit ke sebab Coldplay datang baru ni, mana tahu kan, marah ke Coldplay datang sengit padang. Habis rumput. Itu pun satu isu juga. Pergi tengok, sengit lah, main cara sengit kan. Biasa je main bola sengit ni. Saya masa tahun-tahun yang beberapa tahun dulu main bola lawan orang asli ni, padang sengit. Padang tu bukit, padang je ni. Bila nak main tu dia main lawan dengan orang asli ni, dia pula pilih dua atas tu. Kita naik tu naik bukit bawa bola. Sengit padang. Bukan sikit-sikit macam bukit tu. Sengit tak sengit kita kena main, kena pergi. Tapi bila balik kalah ni, aku dah cakap tadi. Betul tak aku cakap tadi? Kan? Sebab itulah Allah SWT di dalam Al-Quran disebut, turunkan ayat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lam. Jangan kamu rasa lemah dan jangan kamu rasa duka cita, kamulah yang sebenarnya benar.
Kalah ke menang ke, kamu benar. Jangan kita ukur menang kalah tu melalui benar ataupun batil itu melalui kalah ataupun menang. Tak semestinya orang yang benar itu menang. Kan? Kalau cerita Hindustan, cerita Tamil, hero dia kalah, panjang tu kalah ujungnya sikit je menang. Tapi menang tu tutup cerita lah. Bungkus kita pun lega kan. Tapi dia punya kalah tu macam-macam. Kalah. Sedangkan kamu yang beriman, in kuntum mu'minun, sekiranya kamu beriman. Kalau kamu beriman, memang kamu yang tinggi, kamu yang benar. In yamsaskum qarhun, sekiranya kamu mendapat luka, faqad masal qauma qarhun mislu, maka kaum yang menentang kamu pun dapat luka yang sama macam kamu. Awak salah kan? Yang kamu kata mati tadi masa 70, dia orang mati juga tu. Kalau katakan betul-betul dia orang menang, dia nak mari datang ke sini, langgar masuk Madinah, kita habis dah. Tapi dia orang patah balik, dia orang tak berani juga. Kenapa? Sebab dia orang pun luka juga macam kita. Kita pun luka, dia pun luka. Betul tak? Mislu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Adapun hari-hari itu Tuhan silih ganti di kalangan manusia. Sebab kita kena tahu proses tu. Jangan jadi pengikut Nabi kita nak menang je, kalah lari. Wa ma Muhammad illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata, apakah sekiranya Muhammad itu mati au qutil ataupun dibunuh, qalabtum ala aqabikum, kamu nak berpaling kaki kamu nak tinggal Nabi. Kalau sekiranya dia mati ataupun dibunuh. Wa man yanqalib ala aqibah, siapa yang berpusing tapak kaki mereka itu, tumit-tumit mereka, falan yadurrullaha syai'an, maka dia tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Kebenaran tetap terus. Nabi tetap ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam akan terus. Di Palestin walaupun orang buat tak tahu, buat tak reti, buat tak dengar, buat pekak, buat tuli, mereka adalah benar. Sebagaimana dijelaskan oleh orang Islam, dari segi kemanusiaan pun hari ini orang pun dah mula sedar yang Palestin ni benar, walaupun dia kena bunuh, dia kena fitnah dan sebagainya. Sebab kebenaran itu bila dia datang, kebatilan akan hancur. Manusia akan faham itu adalah kebenaran. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan telah datang kebenaran, telah pergi kebatilan. Kenapa? Kebatilan itu barang yang pasti hancur. Tengoklah ke Palestin, tengok cari tuan. Nanti kita cerita sikit sebab ada buku ni saya nak beritahu. Kalau ada masa lah. Baik. Jadi apa masalahnya luka-luka tu? Sebab Allah silih gantikan di kalangan manusia. Waliya'lamallahu allazina sadaqu. Kenapa? Kerana Allah nak tahu. Waliya'lamallahu allazina amanu. Allah nak tahu siapa yang benar-benar beriman tadi tu. Kalau menang je, pakat menyokong Melaka lah tak? Sokong Melaka, tiba kalah kita tahu yang puak ni bila kalah dia lari. Lari awal dia bila kalah. Sebab Allah nak tahu siapa yang benar-benar beriman. Wa yattakhiza minkum syuhada, dan Allah nak menjadikan sebahagian daripada kamu itu para syuhada. Hanya mati itu bukan mati sia-sia. Mati tadi kan? Tidak sia-sia. Allah nak jadikan dia syuhada. 15,000 dah mati. Itulah kalau kita tak pergi kacau Israel, tak adalah mati setara ni. Nampak cara kita berfikir tu. Betul dari segi akal, betul lah mati. Mati habis, rugi kan? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata orang yang mati jangan Allah yang mati. Bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun. Kamu tak tahu. Kamu tak nampak. Kan? Kamu tak nampak. Kamu tak tahu. Kamu anggap benda tu mati. Sedangkan mereka tu mati dalam keadaan mulia. Kita ni mati belaka. Betul tak? Tapi tuan-tuan saya, ialah kalau kita tengok orang yang duduk dekat hospital ni, kebetulan saya pun balik daripada Pahang ni, pagi tadi travel bawa kereta. Cik baik sampai agak malam tadi. Tengok orang dalam hospital perkara berbulan, bertahun pun ada. Ada tu koma tak mati-mati. Akhirnya mati juga. Maknanya kalau bertahun tu kadang-kadang menyusahkan anak-anak, berkelahi macam-macam kan. Mati cepat lagi bagus. Bukanlah kata nak suruh dia mati. Kamu kata ustaz ni suruh dia mati ke tak? Bukan itu, apa pula nak cerita. Tengok kepada keadaan lamanya duduk dekat situ. Kata kadang-kadang ya pun kadang orang sakit pun dia kata aku ni nak mati lah, nyusah engkau anak-anak. Betul tak?
berkelahi dah dengan aku sebab aku ni macam biasa lah. Bila dah macam-macam mati tak mati, tapi lama sangat nak mati, menyusah orang kan. Kita ni ialah insya-Allah kita doa supaya kita ni jangan mati hingga menyusahkan anak-anak. Susah anak-anak. Kalau mati cepat mati. Itu baguslah doa tu. Tapi doa yang paling mustajab, yang paling baik sekali, insya-Allah kalau Allah kurniakan, ialah doa mati syahid. Doa anak syahid. Siapa yang tidak ada tidak berniat untuk mati syahid, dibimbangi dia ni mati di dalam salah satu daripada cabang nifaq. Nabi sebut. Jadi kita berniat, kita kena berazam lah. Syahid ni ma'rakah, antaranya syahid ma'rakah, syahid yang memang bertembung di antara penentang-penentang Islam, pejuang dengan pejuang-pejuang Islam. Macam yang hari ni berlaku Israel dengan Palestin tu. Jangan pula orang kata Palestin ni tak syahid. Yang duduk lawan tu adalah kafir, jahat lah tu, mengambil orang zalim. Yang ma'rakah, memang peperangan yang memang musuh yang nyata. Ada syahid akhirat, aksiden kan, mati dah dia aksiden. Tadi elok dengan aku dah, kita rasa, tapi syahid. Kena pula dia tu ada amalan dia keluar berniat yang baik apa semua, betul tak? Apa? Tak susah lah sekejap kan, tapi tak susah orang lama kan. Nak katakan syahid tu nilai dia kan berbanding dengan yang duduk lama kan. Tak apalah aku ni lambat mati, panjang umur, tak apa sebab pencen pun banyak ni. Kalau lama lagi pencen aku ni, kerajaan kena tukar, polisi tak bagi pencen. Ramai sangat doa lama kan. Lepas itu tak apa, sakit pun tak apa, janji pencen jalan. Pun ada juga. Dulu ada satu cerita tu, saya baca surat khabar kan, dekat India sana, dia kerja dengan askar British sini kan. Jadi British pun pelik, dah dekat 100 tahun ni tak mati-mati. Rupanya dia kerat dia punya ni, pergi cop masa tu, kita pakai cop kan, cop ni tinggi, dapat pencen. Jangan sebab macam tu lah, berat ni. Bungkus kerajaan British bungkusnya ni. Kalau 100 orang, 100 orang 100 tahun, seorang 100 tahun tak mati-mati. Ini meletihkan kerajaan Jepun tuan-tuan. Ramai sangat orang tua dia sampai beratus tahun nak mujuk pencen dekat Jepun ni, dia tak banyak sangat. Dia tak dia tak banyak-banyak dua lah. Tapi dia tak beza sangat di antara yang bawah dengan atas, tak banyak sangat beza tu. Ini cerita lain lah. Mana saya cerita tadi? Nak cerita tentang mati tadi kan. Sebab Allah nak menjadikan kamu ni para syuhada. Boleh beri apa? Syuhada ni boleh beri syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia yang terbaik dia suka lah. Sebab itu kita kena mendoakan mereka, kita kena berbaik dengan mereka, bantu mereka. Pada satu hari kelak, kita di padang mahsyar, saya kata, saya bantu kat dulu. Ada Allah tunjukkan bukti kita membantu. Nampak? Kita tak terfikir macam tu ke? Kalau kita tak fikir macam tu, wawasan kita ni di dunia je tuan-tuan. Ini yang kita buat tak cana persekusi Palestin ni. Tak sampai ke akhirat rupanya. Bila kita sampai ke akhirat, kita akan nampak benda ni. Kita akan nampak. Sebab itulah bagi orang Palestin, saya dalam perjalanan 2 minggu lepas pun semua ada interview live yang dibuat dengan seorang wanita, saya tak ingat nama apa nama tu, yang masuk TV3 dengan seorang suami dia yang diinterview lah dalam TV3 pun saya tengok dalam 3-4 hari lepas. Saya buka dalam YouTube tu, ada interview dalam TV3 ataupun dia dalam majalah 3 ke baru ni, saya tak ingat. Dia menceritakan tentang bagaimana para syuhada di Palestin. Dia kata suasana baunya wangi apa semua, dia cerita dalam TV3. Pada ketika saya mendengar dia bercakap itu, dia dalam interview tu dia menceritakan bahawa dia merupakan satu perkara yang bagi dia yang apa ni, yang ajaib pada dia. Dia menghadapi benda yang orang ramai mati tapi dia tidak ada bau busuk, wangi dia kata. Ini orang Malaysia duduk kat situ, Allah buka kan benda tu kepada dia. Dia sebab tu dia orang tak ada rasa apa. Dia orang melihat benda tu dengan mata kepala dia. Sebab tu dia orang tak takut mati tuan-tuan. Jangan ukur kita dengan cara dia mereka berfikir. Ini Allah beritahu
hakikat ini kepada seorang wanita yang dia sendiri cerita. Kecuali kalau tak percaya ke perempuan tu habis cerita orang tu, tak percaya ke dia. Ini pun sama, ini pun auta juga ni. Habis ya? Tapi dia menceritakan pengalaman dia bersama dengan para syuhada. Yang wangi tu kan kita tengok dalam YouTube macam-macam kan. Tapi nak ceritakan live ni, kita tengok sumber yang dia sendiri bercakap. Boleh tuan buka majalah 3 tak silap saya, yang baru ni lah. Dia ada dalam YouTube tu, majalah 3 tu. Tapi saya mendengar sendiri daripada dalam radio lah, yang macam mana kekaguman dia kepada para syuhada dia, kepada Allah SWT. Yang pokok munafik ni, dia tunggu saja dia nak belajar ke orang Islam. Dia nak kata dia betul. Dia nak kata dia betul. Betulnya apa? Sebab kami selamat. Kenapa kami selamat? Sebab kami tak pergi perang. Kami balik kan? Nah, cubalah kalau ketika orang Islam menang. Baguslah menang. Nah, maknanya kalau kami datang tadi menang besar lagi, nampak dia pusing. Kalau kami datang tadi menang besar lagi. Sebab itulah perangai munafik ni kita akan tengok dia kan ada alasan tu. Dia boleh cari alasan tu untuk cover. Kalau baguslah tu pada 700 orang lah kan. 300 orang ni kita reserve lah, kita relax. Baik kan. Dia pusing boleh cakap. Baik. Oleh kerana Nabi kalah ketika itu, mereka berkata begitu pula. Sedangkan sebenar hakikatnya, apakah penyertaan mereka itu yang sebenar-benarnya boleh menjamin kemenangan? Apakah dengan duduk di Madinah itu akan menjamin kemenangan orang Islam berperang itu? Bukan itu. Apa dia? Yang menjamin kemenangan orang Islam ialah ketaatan kepada Nabi. Kalau kita pakai taat ni tadi, contoh, yang pasukan yang duduk di atas bukit kecil tadi tak turun. Dia ikut cakap Nabi, dia tak turun. Tak dapat Khalid. Sebab dia duduk kat atas, dia makan panah. Tak sempat orang naik, tapi dah tak apa ramai, habislah dia. Satu, maknanya dengar cakap Nabi. Yang kedua, dengar cakap Nabi ni sebab apa? Yang kita pergi 1000 orang ni, kalau 1000 orang dengar cakap Nabi, duduk kat situ ikut Nabi, kita boleh lawan lagi sebab kita ada tambahan 300 orang. Betul tak? Maknanya semuanya berbalik kepada dengar cakap Nabi. Taat. Isunya taat. Sekarang ni yang tak taat tu siapa? Tak taat tu kamu tak taat. Dan sebahagian daripada yang pergi berperang dengan Nabi. Jangan kamu duk kata kamu bagus sangat yang menyebabkan kalah ni. Sebab itulah bila kita orang munafik ni, dia boleh tutup dia punya kemunafikan dia tu dengan hujah-hujah. Tetapi bila kita singkap hujah tu, kita akan nampak dia punya kebobrokan dia, ataupun dia punya kependustaan gitu. Sebab itulah tuan-tuan, dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah beritahu yang sebenarnya Allah nak tengok siapa tu beriman. Walaupun orang beriman tu pergi perang kalah, syahid, tak ada masalah. Daripada mereka yang tak mahu berikan, pergi berperang, masalah. Dengan orang Islam tengok hari ni dah. Nak jaga apa? Nak jaga harta, nak jaga pangkat, takut mati. Kalau mereka sama-sama pergi beri tumpuan, fokus dalam isu Palestin ini, dah berpakat buat mesyuarat betul-betul. Ini mesyuarat kan hanya sekadar nak kecam. Mesyuarat kalau sekadar nak kecam, tak payah mesyuarat. Mesyuarat ni mesti fikir nak hantar benda. Bantuan pun baru minggu boleh buka pintu Rafah. Kena dapat izin dulu boleh buka. Tentera pengaman pun tak boleh nak hantar. Dah. Bila ada bangkangan daripada Arab Saudi dan beberapa negara lain, tak jadi, tak boleh nak buat kerja. Macam mana pula negara lain semua 70 ke 40 negara-negara Islam ni boleh majoritinya setuju untuk buat beberapa sekatan tindakan, tetapi oleh kerana 2, 3, 4 negara ni tak setuju, pakat tak setuju belaka. Letih kita macam ni tuan-tuan. Ni tak lama lagi nak Ramadan ni, kita buat mesyuarat, dah semua dah pakat setuju, betul-betul Bilal tak setuju, tak jadilah. Macam mana pula Tok Bilal dengan Tok Siap tak setuju? Gelap masjid kita ni kan kalau 2 orang tak datang. Ganti Tok Bilal lain tu. Masalahnya sebab lain semua setuju dah. Jawatan kuasa lain semua setuju. Jadi pelik. OIC ni jadi pelik. Patutnya ikut suara ramai. Nabi ikut suara ramai. Lepas itu apa dia? Fokus, taat.
Strategi betul-betul. Boleh menang tak? Kalau tak menang lagi pun tekanan tu berada. Siapa yang akan mati? Di antara kita akan matilah. Sebab kita dah buat keputusan macam ni. Siapa yang akan kena? Di antara kita akan kena. Siapa di antara akan hilang kuasa? Mungkin di antara kita akan hilang kuasa, dia pecat dan sebagainya. Tetapi oleh kerana kita utamakan itu untuk tunjukkan bahawa kita ni benar-benar beriman. Cakna dengan orang Islam, kita ambil satu keputusan yang kita katakan inilah benarnya. Kenapa? Kerana kita beriman dengan Allah. Kenapa? Kerana kita nak mati. Bukan kita nak melongkat dunia ni sampai beratus-ratus tahun. Tak kisahlah siapa nak ambil benda pun. Betul tak? Jadi orang yang berusia dia bukan fikir benda, dia fikir nak. Tapi bukanlah dia pergi serah diri tengkuk gitu saja. Dia ada preparation dia. Macam Hamas dan sebagainya, dia ada preparation dia. Nah, ini saya baca yang terbaru ni, dia akan beri kejutan lagi kepada Israel. Tengok apa dengar. Sebab Hamas ni dia tak buat announcement kalau dia tak buat. Itu kita kena dengar tu. Sebab itu Israel pun takut juga bila dia buat suatu perkara. Dia buat betul. Kalau tidak, dia diam. Dia tak buat, tak mampu buat. Jadi benda-benda yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, kita kena ambil cakna dan fokus. Satu benda yang saya nak saya dah terangkan di sini ialah di mana hakikat kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca. Yang telah mengutuskan rasul dan diturunkan kepada mereka untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal usul mereka, ke mana mereka akan kembali. Kita juga naklah beriman bahawa rasul terakhir daripada kalangan rasul-rasul yang mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran itu kekal sebagai mukjizatnya hingga kepada hari ini. Itu antara kupasan dia lah. Tapi saya tadi bagi kupasan yang lebih luas sedikit daripada itulah, iaitulah berkaitan dengan bagaimana kita memahami, kita beriman dengan Nabi dalam konteks kita berdepan dengan isu Palestin. Bukan senang-senang kita pergi menyerah, bukan senang-senang kita buat perjanjian yang merugikan kita. Kita kena lawan. Kenapa? Kerana kalau kita tak lawan, di kalangan kita pun ada orang yang akan berlawan. Masalah sekarang ni kita tak beri di kalangan kita tu berlawan, dan kita tidak memberikan tumpuan. Itu saja. Kalau kita berikan tumpuan, yang pergi nak mati apa sebenarnya, kita kata dia mati kotak. Kata, kecuali kalau dia mati tanpa persediaan, tu mati kata lah. Kata dari segi kita nampak dia begitu, tetapi dari segi dia dengan Allah SWT ada perhitungan dia. Tapi maknanya dia pergi dalam keadaan tidak bersedia apa, kan kita nak benar kan. Tapi kita mesti ada satu kesatuan fokus kepada isu ni. Macam contoh TV kita kan pakai selempang, itu fokus itu nak tunjukkan bahawa kita concern. Lepas itu Palestin pasti merdeka, ini satu tag hashtag apa, satu kata-kata yang dia orang tahu. Walaupun Malaysia ni, Indonesia ni berada dalam senarai Israel, kasar dia dia pun dah rugi dah, Starbucks apa semua tu, bilion nampak kayanya. Bukan kita, maknanya biar orang concern, dan biar sampai kepada masyarakat bukan Islam pun faham. Bila kita fokus, orang akan tengok hari-hari dan dia akan faham benda ni. Tapi kalau kita mengambil isu ni sebagai isu simpati semata-mata, bila ada isu kita bagilah sedekah. Sebenarnya kita tak boleh sedekah kepada orang yang memperjuangkan Islam ni. Kita kena bagi hadiah. Kenapa? Kerana kedudukan mereka tu tinggi berbanding dengan kita dari segi memperjuangkan agama Allah. Betul tak? Saya hadi ilaihim bizaitun. Naklah kamu beri hadiah kepada mereka itu dengan zaitun. Saya sebutkan dalam kuliah lepas kan. Bagi buah zaitun yang mana bukan hanya sekadar makanan, tetapi dia memberikan minyak untuk menyalakan lampu di tulis. Satu lagi sikit, 8-5 minit. Apabila kita bercakap tentang Baitul Maqdis ni, sikitlah boleh sebab saya kebetulan buku. Kok mana pun kalau tak ada buku kita pun tak tahu, saya pun tak tahu oleh kerana buku yang diusahakan oleh Profesor Abdul Fattah Al-Waisi. Sebahagian daripada apa yang saya nak quote ni lah, saya nak rujuk. Di mana biasanya kita memahami Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa ni satu kawasan yang kalau kita tengok, kalau kita boleh buka ni, kita boleh buka, tengok dia punya ada Dome of the Rock yang warna kuning tu kan, kubah tu. Lepas tu Masjid Al-Aqsa yang kubah hitam apa semua tu, bawah tu masjid warna hitam kecil. Kawasan tu kita anggap sebagai Baitul Maqdis kan.
ataupun rumah suci. Dia antara compound itulah, dan Masjid Al-Aqsa sebahagian daripadanya. Itu pandangan biasalah, ghalib. Tetapi sebenarnya apabila kita meneliti kepada dokumen sejarah, dia bukan hanya itu. Dia besar daripada itu lagi. Dan kalau kita tengok pernyataan Al-Quran tepat. Kenapa Al-Quran memberitahu kepada kita, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Yang diberkati sekelilingnya. Jadi sekelilingnya tu besar mana? Adakah sebesar negara kota? Kota saja, macam kota Melaka tu. Kota Melaka tu kecil je kita tengok, sebab dia yang ada pun pintu dia je yang kita duduk melawat tu pintu. Kota dia habis kena hancur lah. Kan, kena hancur. British hancur kan? Hancur. Panjang kota tu. Maknanya kota tu dalam tu ada pertahanan macam-macam lah. Kota Kuala Muda. Saya pergi Kedah. Jangan duk makan laksa je, laksa Kuala Muda. Boleh lah, enjoy laksa kan. Dia 4 segi ke 4 segi panjang, saya pun tak ingat dah. Dalam tu siap dengan meriam, dekat luar pun ada meriam. Meriam katak pu, nama meriam tu lah, besar. Apa lagi? Meriam apa, macam-macam nama lah, besar meriam tu. Itu adalah kota. Dia katakan sebagai fort. Kota. Macam tu. Itu pandangan, satu pandangan. Tetapi bila kita katakan haulahu, dia punya keliling itu, dia bukan hanya sekadar kota yang begitu. Dia mempunyai satu kawasan yang sangat luas, sehingga disebut di dalam ini oleh Abdul Fattah Al-Waisi mengikut dokumen yang ada, bahawa ianya meliputi keluasan sejumlah lebih kurang dalam 85 kilometer. 85 km yang meliputi kawasan seperti Jenin, Jericho, Laut Mati, Ma'ak, Karak, Mu'tah, Zuar, Asqalon, yang sekarang perang atas Gaza ke Asqalani, Imam Asqalani, dan juga menangkumi kira-kira 25 km Laut Mediterranean. Itu nak menunjukkan kawasan itu, kawasan yang ini yang kedua, yang sekitarnya kan. Yang kedua, di mana kawasan itu menjadi pusat operasi ataupun aktiviti siapa? Para nabi. Sebab itulah dibarakna haulahu, yang diberkati. Sejarah para nabi situ ramai kan. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain. Orang soleh, keluarga Imran, semua seluruh kawasan tu. Jadi dia kawasan yang luas. Kawasan yang luas. Itu satu tafsir tentang haulahu. Satu tafsir dari haulahu ni adalah lagi besar, iaitu meliputi Mesir, Syria, dan juga laut yang pergi kepada Pulau Cyprus sampai ke Tabuk. Satu kawasan yang lebih luas. Dan itu adalah satu kawasan yang menjadi menjadi pusat aktiviti para nabi juga. Maknanya bumi itu menjadi berkat dengan sebab aktiviti para nabi. Ada kelebihan, berkat ni ziyadah, berkat hidup kita. Sebab apa? Sebab tambahan kan. Anak orang lain pun ada anak, tapi anak kita ni tak adalah pening kepala kita. Semua pun ada kerja walaupun tak makan gaji besar apa semua, tapi alhamdulillah lekat. Hanya ziyadah. Kan? Dia tu anak semua berbakat semua, tapi tak peduli ke mak dia. Berkat macam mana tu? Biar berkat ni sikit, tapi dia memberikan tambahan, kelebihan kepada kita. Bumi nampak kontan, nampak, tetapi di situ operasinya para nabi. Dan di kawasan ini, tuan-tuan, yang dikatakan zaitun itu tumbuh dengan subur. Zaitun boleh beratus tahun sesuatu pokok tu, sebagaimana saya ceritakan dulu. Kurma pun ada. Kawasan tu. Minyak pun ada. Palestin tu yang gas asli. Dia nak pergi ambil ni sebab ada gas. Dia punya strawberry tu besar-besar. Kawasan mana? Palestin ni. Maknanya tuan-tuan, Allah bagi berkat kepada para nabi. Itu kawasan 85 km. Masuk asal? Sikit lagi. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketika berlaku peperangan Tabuk, Nabi pun, perang Tabuk ni tahun 9 Hijrah. Bila Nabi bertempur dengan tentera Rom ni lari dan tak jadi perang. Bila lari ni, kawasan itu dikuasai oleh orang Islam bahagian. Dan Nabi kemudiannya mengarahkan tentera dia selepas daripada itu diutus oleh Usamah bin Zaid bin Harithah
18 tahun. Dan apabila pasukan tentera itu nak bergerak, separuh jalan Nabi telah wafat. Jadi kemudiannya diteruskan juga oleh Sayyidina Abu Bakar, dan kemudiannya Sayyidina Umar dalam peperangan Yarmouk, tentera Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah Jarrah tu berjaya mengalahkan dan mengambil Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa tu. Tapi kawasan tu di bawah kan telah dikuasai sebelum itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakafkan kawasan itu yang dikabarkan sangat luas, yang seluas sebuah wilayah yang terletak di antaranya Khalil, Al-Khalil, Hebron, Bait Hanun, Al-Martun dan Bait Ibrahim dan kawasan sekitar. Kawasan kecil dah berbanding tadi, daripada 85 km. Tuan-tuan tahu tak jarak Gaza ke Baitul Maqdis lebih kurang dalam 75 km. Jarak di antara Johor dengan Air Hitam. Betul lebih kurang? Kurang lah kot kan? Maknanya setakat tu boleh tak pergi Peluru Al-Qassam ni? Boleh pergi tak? Boleh? Dulu 3 km je tuan-tuan. Jarak dia boleh pergi 200 km sekarang ni. Mana dia boleh sampai ke Haifa tu, Tel Aviv, lintas Haifa ke atas tu. Jarak 75 km. Kan jauh sangat. Tapi tak boleh nak pergi sembahyang. Kita kalau takat Air Hitam dulu kan, naik sikar lepas. Dulu sama-sama dulu lah. Boleh lepas rasanya tak. Cumanya petang sampai kot. Tak jauh. Tapi ada di antara kawasan yang Nabi wakafkan dan disaksikan oleh sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Atiq bin Abi Quhafah, Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan. Malangnya tanah itu telah dijual oleh Mahmud Abbas pada 2017 ataupun 14. Saya tak ingat dalam ni dia tulis. Dijual kepada tak silap saya di sini dia sebut daripada delegasi daripada Rusia. Sama Rusia tu delegasi orang Yahudi, wallahu a'lam. Tapi tanah tu telah let go. Ini yang buat buku ni adalah diambil bukan dia. Ini tulisan daripada Cinta Gaza, tetapi quotation dia daripada Profesor Abdul Fattah Al-Waisi. Dia ni orang Palestin, pernah datang sebagai profesor adjunct di Universiti Utara Malaysia. Saya rasa sampai 2020 tak silap. Daripada 2000 berapa tu saya tak ingat, ada dalam ni. Tuan-tuan boleh Google. Mengajar di universiti di Eropah, termasuk Britain dan sebagainya, di Arab, orang Palestin. Bercakap Arab, orang Palestin lah kan? Kita jarang dengar benda ni. Saya rasa tuan-tuan tak pernah dengar pun tak? Minta maaf lah. Saya pun kalau tak ada buku ni pun tak pernah ada dengar juga. Oleh kerana kerja saya membaca, sebab saya dengar lah. Jadi itu. Mana fokus kita ialah kepada satu kawasan yang pernah menjadi sejarah peradaban dan menjadi pusat kenabian dan menjadi satu center yang menjadi strategik kepada dunia, yang penguasaan Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa. Sebab semua kawasan dunia yang pernah wujud pada ketika era kegemilangannya, ketika dia menguasai Baitul Maqdis, mereka menguasai dunia. Sama ada kerajaan Rom, Byzantine, kerajaan sekejap Parsi, sekejap apa lagi, Nebukadnezar, Babylon, Assyria dan sebagainya. Islam, kan Islam menguasai kan menguasai dunia dulu. Itu hebat tak hebat? Kenapa Allah sebut di dalam Al-Quran, dan benda ni kita boleh tengok dengan mata kepala kita, tuan-tuan. Jadi khulasahnya kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Rasul ini, kita kena tahu fungsi Rasul di samping sifat-sifat dia yang kita biasa arif. Perjuangan dia kita naklah bersama perjuangan para Rasul. Walaupun Rasul itu telah tidak ada, tetapi orang yang tetap mendekatkan perjuangan Rasul itu tetap ada sampai kiamat. Para ulama dan sebagainya. Jadi di situlah kita letak diri kita. Jadi dalam konteks di Palestin ni kita akan tahu siapa di antara mereka yang benar-benar berjuang untuk Palestin, ataupun mereka yang banyak bercakap tapi tak sumpu fikir. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu